Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anak-anak semua. Semoga berada dalam keadaan sihat, dah bersarapan dan bersedia untuk kelas PDPA hari ini. Okey, kamu kena lihat video sebenarnya, bukan sekadar gambar yang cikgu hantar dalam grup, gambar nota sahaja. Kalau tak, kamu tak akan faham. Kamu kena lihat video sekejap. Kamu boleh ambil masa kamu. Sekiranya pagi ni internet slow, petang ke malam, tapi boleh salin nota dahulu, kemudian cuba fahamkan kemudian. Okey, jadi untuk hari ni kita nak masih lagi berada dalam bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Hari ni kita nak mencari nilai suatu kuantiti diberi. Suatu kuantiti, kita nak cari nilai suatu kuantiti dan diberi nisbah, tapi diberi nisbah dua kuantiti dan juga nilai kuantiti lain. Faham tak? Apa maksud dia tu? Okey, tak apa. Kita pergi pada contoh. Okey, kita akan gunakan kaedah kadaran di mana dalam kaedah kadaran ni lebih mudah sebenarnya berbanding dengan kaedah yang lain lah. Okey, kita nak fahamkan yang tajuk di atas ni, kita boleh lihat pada contoh kat sini. So, nampak kat sini diberi nisbah nisbah dua kuantiti. So, ni nisbah yang pertama, ini nisbah yang kedua lah. Nampak? Di mana di sini ada M, nisbah M kepada 7, dan juga nisbah RM32 kepada RM56. Nampak? Daripada kuantiti ni, kat sini kita ada M. M ni kita sebut sebagai anu lah. Di mana kita nak tentukan nilai anu M ni berapa nilainya. Diberi nilai yang lain 7, dan juga kat sini diberi RM32 dan juga RM56 lah. Okey, bagaimana kita nak dapatkan nilai M kat sini? Okey, kaedahnya adalah yang pertama kita akan jadikan kedua-dua kuantiti ini dalam bentuk pecahan lah. Jadi kat sini kita ada M. Okey, kita lihat dulu yang pertama, M kepada 7. Jadi M ni saya tukarkan dia kepada bentuk pecahan, M per 7. Nampak? M kepada 7 ni saya tukarkan kepada pecahan. Sama dengan, salin semula, sama dengan 32 kepada 56. Saya tukar kepada bentuk pecahan. Jadi 32 kepada kepada 56. Okey, tu langkah yang pertama. Kita tukarkan dua-dua kuantiti ini kepada bentuk pecahan lah. Kemudian langkah berikutnya kita akan buat pembahagian. Kita akan lakukan pendaraban silang. Bukan pembahagian tapi pendaraban silang. Okey, di mana yang bawah ini kita akan naikkan ke atas, dia akan jadi darab lah. Cikgu buat dulu anak panah. Yang bawah ni kita akan letakkan di bahagian atas. Kita akan tarik naik ke sebelah atas, dia akan jadi darab. Bagaimana nak tulis? Okey, tengok ni. Okey, 56 naik atas. Okey, 56 naik atas, dia akan jadi 56 M. Sama dengan 7 ni naik ke atas. So 7, sebab sini ada 32 kan. Dia akan jadi darab lah. Saya buat kurungan je, 32. Kurungan ni maksudnya dia samalah 7 darab 32. Samalah ni, dua-dua ni. Kurungan ni maksudnya dah darab. Kemudian salin balik 56 M. Okey, 7 darab 32 dapat berapa? Okey, 7 darab 30 dapat berapa kelas? Kira lah, congak. Kamu akan dapat 2, 4. Okey. Kemudian apa yang kamu kena buat adalah apa yang kamu kena buat? Nak mudah nak mudah. Sebab kat sini ada 56 M kan. 56 M kan. Kita nak M betul. 56 ni kita tak nak. Jadi kita tarik 56 ni pergi bawah lah. So yang tinggal kat sini adalah M. 56 ni tarik pergi bawah sebelah kanan. Maksudnya 2, 4 per
56. Sebab apa? Sebab 56 ni kita dah tak pindah ke sebelah bawah, dia akan jadi bahagi. So 224 per 56 ataupun 224 bahagi 56 lah. Okey, jadi M ni cara mudah lah. Sebenarnya kalau guna kaedah yang betul, kiri dan kanan kita kena bahagikan dengan 56 tu. Tapi cikgu nak mudahkan kamu, kita terus je tarik 56 ni pergi bawah, dia akan jadi bahagi. So 224 bahagi 56. So kamu dapat berapa? Kamu akan dapat berapa kelas? Kamu akan dapat nilai M ni sama dengan 4. So inilah jawapan kamu. Okey, boleh Okey, tak apa. Kita pergi contoh yang kedua. Sama juga kaedahnya, kita gunakan kaedah kadaran, di mana kita akan tukarkan langkah yang pertama kepada bentuk pecahan. Jadi 5 per 3 sama dengan 120 per N. Itu langkah yang pertama. Jadikan dalam bentuk pecahan. Kemudian kita akan buat pendaraban silang. N ni akan pergi atas, jadi darab. 3 ni juga akan naik atas, jadi darab. Okey, macam mana? Okey, tengok kat sini. Jadi N pergi atas, jadi darab. Dia akan jadi 5N. Sama dengan 3 naik atas, jadi darab. So 3 boleh buat darab lah, 120. Okey, salin balik 5N sama dengan, jadi 3 darab 120 dapat berapa? So kamu akan dapat 360 lah. Okey, sama juga kita nak N sahaja kat sini. 5 ni pindah bawah jadi bahagi. So dia akan jadi tinggal kat sini N, 360 bahagi 5. Okey, jadi N kamu dapat berapa? 360 bahagi 5. 5 ni kita dah pindah pergi bawah. Pindah bawah jadi bahagi. Pindah atas jadi darab. Tu konsep dia, nak mudah faham. Okey, jadi dia akan dapat 72. So inilah jawapan bagi nilai N kamu tu, nilai anu yang kita nak cari. Sebab dia minta kita cari nilai anu kan. So inilah kaedahnya. Banyak kaedah bergantung kepada kamu, terpulang kepada kamu. Tapi bagi cikgu ini adalah kaedah yang lebih mudah lah sebenarnya. Okey, boleh Okey, sekarang kita nak lihat pada bahagian berikutnya, mencari nisbah A kepada B kepada C. Okey, diberi A kepada B, nisbah A kepada B dan juga nisbah B kepada C. So soalan biasanya dia akan bagi A kepada B dan juga B kepada C. Okey, contoh yang pertama, ada dua contoh perbezaan ada dua beza kat sini. Ada perbezaan lah. Okey, bagaimana kita nak selesaikan contoh yang pertama? Diberi nisbah P kepada Q sama dengan 5 kepada 2. Okey. Dan juga Q kepada A sama dengan 2 kepada 9. Cari nisbah P kepada Q kepada A. Diberi kat sini 2 kan. Nisbah bagi dua kuantiti. Ada nisbah P kepada Q dan juga nisbah Q kepada A. Sekarang kita nak jadikan kepada nisbah kepada 3 kuantiti, P kepada Q kepada A. Bagaimana? Langkah yang pertama, kita salin dahulu. Okey, kita salin dahulu PQ, P kepada Q. Okey, nilai dia, nisbah dia kita tulis kat bawah, 5 kepada 2. Okey, dan satu lagi kita ada Q kepada A. So Q kepada A, salin juga nilai 2 kepada 9 kat bawah ni. Nampak? Okey. Kemudian apa yang kamu kena buat adalah, okey, P masih lagi 5. Ada lagi tak P kat sini? Tak ada kan? So P tetap 5. Okey, Q. Bagaimana Q? Q sini ada 2. Dan kat sini ada satu lagi Q. Nilainya juga adalah 2. Okey, jadi nilai Q ni sebelah nisbah yang pertama dan juga nisbah yang kedua ni adalah sama. Jadi tak ada masalah. Senanglah sebab dia sama.
2. Okey, dan A adalah 9. Ada lagi tak A? Tak ada. Okey, jadi A adalah sama dengan 9. Okey, jadi bila nilai Q kat sini dia adalah sama, okey, maka kita salin balik. Okey, kita nak P kepada Q kepada A kan? Jadi P kepada Q kepada A sama dengan, okey, P kita salin balik 5 kepada Q. Sebab Q ni nisbah yang pertama nilainya 2 dan juga nisbah yang kedua Q-nya juga adalah 2, maka kat sini Q-nya adalah 2 sebab sama. Ini untuk kes yang sama. Kalau tak sama, kaedah lain. Dan R kat sini berapa? 9. So inilah jawapan kamu. Nisbah bagi 3 kuantiti P, Q, R sama dengan 5 kepada 2 kepada 9. Ini bagi nilai, saya tulis sikit ini bagi nilai Q yang sama. Baru kita boleh terus letak sahaja nilai untuk Q kat sini 2. P ni salinlah balik 5 dan juga A ni 9. Tapi kita akan pergi pada contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Ini di mana kita lihat dulu. Okey, cari nisbah A kepada B kepada C jika A kepada B sama dengan 2 kepada 3 dan B kepada C sama dengan 5 kepada 7. So sama juga, A salin balik kepada B sama dengan saya buat kat bawah 2 kepada 3 dan B kepada C 5 kepada 7. Okey, A 2 lah. Okey, B 3 kat sini. Tetapi B kat sini 5. C sini 7 kan? Samalah, tak apalah. C 7 sebab dia dah tak ada kat sini C. Tapi B ni, nampak? B ni kalau tadi sama kan, 2 kan? Ni tak sama. Sini B 3, sini B 5. Apa yang kamu kena buat kat sini adalah kita mesti jadikan B nilainya sama. Bagaimana kita nak samakan nilai B? Kat sini 3, ke sini 5. Jadi kat sini bahagian ini kita akan darabkan dengan 5. So yang di sini kita nak jadikan B ni sama kan dengan B kat sini kan. Senang kita darabkan dengan 5 lah bagi kedua-dua ni kuantiti ni. Dan di sini kita akan darabkan dengan 3. Maksudnya kat 3 ni kan dengan 5 ni tak sama kan. So nak samakan dia, 3 ni saya darabkan dengan 5 kat sini. So automatik 2 kat sini pun kena darabkan dengan 5. Okey, kat sini pula 5 kan. Kita nak samakan dengan kat sini, kita akan darabkan dengan 3. Dan 7 ni juga nanti kita akan darabkan dengan 3. Tak apa, saya tulis kat sini. Jadi kat sini kamu akan buat 2 darab 5. 3 darab 5 dan sini 5 darab 3, 7 darab 3. So 2 darab 5 10, 3 darab 5 15 dan 5 darab 3 15. 7 darab 3 21. Sorry tak nampak ini 7 darab 3 sekarang kita lihat sama tak? Ni A kan, ni B. Ini B, ini C. So B kat sini dah sama dengan di sini. Jadi kita boleh tulis A kepada B kepada C. So A dia 10 sama dengan 10. B dia sama dah 5, 15. C dia 21.
1. So inilah jawapan kamu. Okey, boleh Ni bagi kes kalau ada yang tak sama lah pada kuantitinya. Contoh kat sini B kan tak sama, jadi kita kena darabkan untuk kita samakan B ni. Nak darabkan apa? Darabkan dengan yang sebelah ni. So 3 ni darab dengan 5, jadi automatik kat sini kena darab dengan 5. Okey, kat sini 5 ni kena darab dengan 3 yang di sebelah sini. Yang ni nampak ni. So automatik 5 dengan 7 ni kita darabkan dengan 3. Nampak kat bawah ni ada step dia. So lepas ni cikgu nak kamu salin je dahulu Okey, boleh?